Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Pada hari ini, kita akan belajar Bahasa Melayu, tema kekeluargaan, unit 1, Keluarga Cergas. Kita akan mempelajari tajuk Bantu Membantu di Dapur. Standard kandungan 2.1, iaitu Asas Membaca dan Memahami. Manakala standard pembelajaran pula 2.1.1, iaitu membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai dan memahami pelbagai jenis ayat. Seterusnya, objektif pembelajaran pada hari ini, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat membaca sekurang-kurangnya 5 ayat tunggal dan 5 ayat majmuk yang terdapat dalam petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Kriteria kejayaan, murid dapat menyenaraikan ayat tunggal dan ayat majmuk daripada petikan. Murid juga dapat membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan bantuan guru. Okey, seterusnya murid-murid akan melihat gambar ini. Apakah yang mereka buat di dapur? Ya, mereka saling membantu melakukan tugas-tugas di dapur. Begitu juga dengan murid-murid ya. Selain daripada mengikuti pembelajaran di rumah, murid-murid boleh juga membantu ibu dan bapa. Kenapa? Kerana dengan membantu ibu dan bapa, kita dapat meringankan tugasan ibu dan bapa di rumah ya. Okey, seterusnya mari kita baca petikan ini. Okey, kita baca sama-sama ya murid-murid. Okey, Nabila ke dapur. Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. Encik Abdul Aziz pula membawa barang-barang kering. Nasri membantu ayahnya. Wah, segarnya sayuran dan ikan-ikan ini. Ibu sungguh pandai memilihnya, kata Nabila. Puan Zainab tersenyum. Nabila, kita mestilah makan makanan yang segar. Makanan yang segar mengandungi vitamin, kata ibunya. Mengapakah kita memerlukan vitamin? Tanya Nabila. Kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberi kita tenaga. Vitamin juga menjadikan badan kita sihat. Minda kita pula akan cerdas, jelas Encik Abdul Aziz kepada Nabila sambil meletakkan barang-barang di atas meja. Setelah ibunya siap membersihkan ikan, daging dan sayuran, Nabila membantu ibunya menyimpan bahan itu ke dalam peti sejuk. Nasri pula menyusun bahan-bahan kering ke dalam almari. Begitulah murid-murid, kamu lihat ya, Nabila dan adiknya Nasri saling membantu agar mereka dapat meringankan tugasan ibu mereka. Adakah kamu faham petikan ini? Jika faham, mari kita jawab soalan yang akan cikgu beri. Baiklah murid-murid, mari kita lihat soalan yang pertama. Di manakah keluarga Nabila berada? Sebelum menjawab, suka cikgu ingatkan apabila kita menjawab soalan, kita haruslah menjawab soalan dengan ayat yang lengkap ya. Okey, cikgu berikan contoh menjawab soalan dengan menggunakan ayat yang lengkap. Jawapannya ialah keluarga Nabila berada di dapur. Okey, bagi soalan yang kedua pula, apakah yang dibawa oleh Encik Abdul Aziz? Mari kita lihat jawapannya.
Encik Abdul Aziz membawa barang-barang kering. Lagi satu, cikgu nak ingatkan, apabila kita menjawab soalan pemahaman, kita haruslah menjawab berdasarkan petikan yang dibaca, ya murid-murid. Seterusnya soalan yang ketiga. Mengapakah kita mesti makan makanan yang segar? Jawapannya ialah kita mesti makan makanan yang segar kerana makanan yang segar mengandungi vitamin. Seterusnya murid-murid, mari kita lihat soalan yang keempat. Soalannya ialah soalan berfikir ya murid-murid, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi. Pada pendapat anda, mengapakah kita memerlukan vitamin? Baiklah, kita lihat jawapannya. Pada pendapat saya, kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberi kita tenaga dan menjadikan badan kita sihat. Murid-murid, bagaimana? Adakah kamu dapat menjawab semua soalan yang cikgu kemukakan tadi sebelum cikgu membaca jawapannya? Cikgu pasti kamu dapat menjawabnya. Seterusnya, mari kita pelajari berkaitan ayat tunggal. Ayat apa itu ayat tunggal? Ayat tunggal yang juga disebut sebagai ayat selapis atau ayat mudah ialah ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Ayat tunggal juga terbina dalam pelbagai jenis ayat, sama ada ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat seruan. Seterusnya, baiklah murid-murid, mari kita lihat contoh ayat tunggal. Abangnya pelakon terkenal di Malaysia. Abangnya ialah subjek, manakala predikat pula ialah pelakon terkenal di Malaysia. Baiklah murid-murid, untuk perkataan kamu, subjek ini adalah perkara yang diterangkan, manakala predikat ialah menerangkan berkaitan subjek. Pelakon terkenal di Malaysia merupakan frasa nama. Kita lihat pula contoh yang kedua. Dia sedang membaca buku. Membaca ialah kata kerja. Maka ayat tunggal yang kedua ini ia mengandungi frasa kerja. Contoh ayat tunggal yang ketiga. Rumah itu sungguh besar. Besar itu ialah kata adjektif ya murid-murid. Maka frasa ini dikatakan sebagai frasa adjektif. Dan yang terakhir, kita lihat contoh frasa sendi nama. Encik Ahmad berasal dari Johor. Dari itu ialah kata sendi. Maka ayat tunggal ini ialah ayat yang mengandungi frasa sendi nama. Baiklah, kita teruskan. Kamu lihat dalam petikan ini murid-murid. Ayat yang telah cikgu warnakan itu merupakan ayat tunggal yang terdapat dalam petikan ini. Jom kita baca bersama-sama ayat tunggal yang telah cikgu senaraikan. Yang pertama, Nabila ke dapur. Cikgu mahu kamu ikut bersama-sama membaca ayat tunggal ini ya murid-murid. Jom kita baca. Yang kedua, Encik Abdul Aziz pula membawa barang-barang kering. Yang ketiga, Nasri membantu ayahnya. Yang keempat, Ibu sungguh pandai memilihnya. Seterusnya, Puan Zainab tersenyum. Keenam, mengapakah kita memerlukan vitamin? Seterusnya, vitamin juga menjadikan badan kita sihat. Yang ke-8,
minda kita pula akan cerdas. Seterusnya, yang terakhir, contoh ayat tunggal yang terdapat dalam petikan ialah Nasri pula menyusun bahan-bahan kering ke dalam almari. Begitulah tadi murid-murid. Beberapa ayat tunggal yang terdapat dalam petikan yang telah kita baca sebentar tadi. Seterusnya, mari kita pelajari contoh ayat tunggal yang telah cikgu beri tadi. Apakah subjeknya dan apa pula predikatnya? Okey, contoh yang pertama, Nasri membantu ayahnya. Ini merupakan frasa kerja. Membantu itu kata kerja ya murid-murid. Yang kedua, iaitu ayat tunggal yang mengandungi frasa adjektif. Ibu sungguh pandai memilihnya. Mengapa kita kata ayat ini mengandungi frasa adjektif? Kerana pandai itu merupakan kata adjektif. Dan seterusnya, contoh ayat tunggal yang mengandungi frasa sendi nama, iaitu Nabila ke dapur. Mengapa ya murid-murid? Kerana terdapat kata sendi ke di dalam ayat tunggal ini. Okey, seterusnya kita akan teruskan dengan mempelajari ayat majmuk. Apa itu ayat majmuk? Okey, ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu subjek atau predikat yang digabungkan dengan kata hubung. Okey, kalau kamu lihat dalam ayat itu terdapat kata hubung, maka kita boleh katakan ayat itu sebagai ayat majmuk. Apa itu kata hubung? Okey, cikgu akan beri contoh kata hubung seperti dan, sambil, yang, atau, lalu, seperti, kerana dan lain-lain. Mari kita lihat contoh ayat majmuk. Yang pertama, Suhaili suka makan nasi lemak dan mi sup. Dalam ayat ini terdapat dua ayat tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung dan, iaitu ayat tunggal yang pertama ialah Suhaili suka makan nasi lemak. Dan yang kedua, Suhaili suka makan mi sup. Apabila kita letakkan kata hubung, maka menjadi ayat majmuk, iaitu Suhaili suka makan nasi lemak dan mi sup. Okey, contoh ayat yang kedua. Rumah yang besar itu rumah Fazli. Murid-murid, dalam ayat ini juga terdapat dua ayat tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung yang, iaitu ayat tunggal yang pertama, rumah itu besar. Manakala ayat tunggal yang kedua, rumah itu rumah Fazli. Apabila kita hubungkan dengan kata hubung yang, kita tidak perlu mengulang semula perkataan kosakata rumah itu ya murid-murid. Jadi apabila kita gabungkan menjadi ayat majmuk, maka akan jadi ayat rumah yang besar itu rumah Fazli. Okey, cikgu harap kamu faham ya. Okey, seterusnya mari kita lihat contoh ayat majmuk yang terdapat dalam petikan. Cikgu telah pun mewarnakan contoh ayat majmuk dengan warna biru. Apa kata kita baca bersama-sama contoh ayat majmuk yang terdapat dalam petikan ini? Okey, cikgu telah senaraikan ya murid-murid. Mari kita baca bersama-sama ayat yang pertama. Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. Dalam ayat majmuk ini terdapat kata hubung dan. Ayat yang kedua. Wah, segarnya sayuran dan ikan-ikan ini. Dalam ayat majmuk ini juga terdapat kata hubung dan. Manakala
Ayat yang ketiga ialah Nabila, kita mestilah makan makanan yang segar. Dalam ayat ini terdapat kata hubung yang. Okey, seterusnya ayat yang keempat, makanan yang segar mengandungi vitamin. Apa kata sehubungnya murid-murid? Ya, kata hubungnya ialah yang, ya. Okey, ayat yang kelima. Kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberi kita tenaga. Kata hubung yang terdapat dalam ayat ini ialah kerana. Seterusnya, setelah ibunya siap membersihkan ikan, daging dan sayuran, Nabila membantu ibunya menyimpan bahan itu ke dalam peti sejuk. Cikgu harap kamu faham ya murid-murid berkaitan ayat tunggal dan ayat majmuk yang telah kita pelajari sebentar tadi. Di dalam petikan ini juga terdapat beberapa nilai yang dapat kita peroleh, iaitu yang pertama, rajin. Kalau kamu lihat tadi, Nabila dan adiknya Nasri sangat rajin membantu ibu mereka di dapur. Seterusnya, nilai yang kedua ialah menjaga kebersihan. Ya murid-murid, kita haruslah menjaga kebersihan diri, kebersihan rumah, kebersihan pakaian dan kebersihan persekitaran agar, kenapa? Agar kita dapat menjamin kesihatan diri. Seterusnya, menjaga kesihatan diri. Kita perlu makan sayur-sayuran dan buah-buahan agar dapat menjamin kesihatan diri kita agar sentiasa cergas, dan apabila kita cergas, otak kita akan cerdas. Okey, sekian. Terima kasih murid-murid. Okey, semoga kita bertemu lagi. Bye. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.